Malaysia sekat kemasukan raya negara catat lebih 150,000 kes COVID-19. Juga nelayan warga asing didakwa buka penempatan haram di Kuala Perlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersua kembali bersama saya, Amin Haid Abdul Rahim. Selepas Indonesia, Filipina dan India berkuasa Isnin ini, mana-mana pemegang pas jangka panjang dari negara berisiko tinggi yang mencatat lebih 150,000 kes positif COVID-19 turut disekat memasuki Malaysia. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan dibuat selepas dipersetujui hasil perbincangan bersama Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Immigration mengambil kira peningkatan kes di beberapa negara.
Antara negara dalam senarai sekatan terbaru adalah Amerika Syarikat, Brazil, Perancis, United Kingdom, Spanyol, Itali, Arab Saudi, Rusia dan Bangladesh. Sama diumumkan sebelum ini sekatan merangkumi 6 kategori, iaitu mereka berstatus permastautin tetap, program Malaysia Rumah Keduaku, expatriate termasuk pemegang pas lawatan profesional dan pemegang pas residen. Tidak terkecuali pasangan kepada warga negara Malaysia dan anak mereka serta pelajar dari negara yang disekat yang ingin kembali ke negara ini. Kita sekat kemasukan kecuali jika kes yang melibatkan kecemasan. Kecuali jika kes yang melibatkan yang berkaitan dengan hubungan dua negara, kerajaan. Dia perlu datang, mungkin ada meeting yang mustahak yang berkaitan dengan between negara dengan negara. Jadi kita benarkan. Itu pun perlu melalui Jabatan Immigration. Perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Immigration. Kemarin kerajaan mengumumkan larangan kemasukan terhadap pemegang pas jangka panjang warga negara Indonesia, Filipina dan India berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negara terbabit. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail berkata bagaimanapun rakyat tempatan dari negara berisiko tinggi dibenarkan pulang ke tanah air namun tertakluk kepada kuarantin wajib 14 hari. Malaysia belum memutuskan untuk membeli vaksin COVID-19 kerana mahu memastikan vaksin yang dihasilkan benar-benar berkesan dan selamat digunakan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, ketika ini pihaknya masih menunggu negara pengeluar vaksin untuk menjalani fasa ketiga ujian klinikal membabitkan ujian ke atas manusia. Kita menunggu beberapa negara yang membuat clinical trial seperti mereka yang dikeluarkan vaksin di China, dia buat di UAE dengan Brazil dan Rusia sebenarnya belum sampai peringkat belum pun sampai peringkat clinical ketiga ya. Jadi kita akan purchase kerana dia pertama kena melalui fasa ketiga klinikal, kedua keyakinan kita terhadap keselamatan vaksin itu sendirilah ya. 14 lagi kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini. Jumlah kes yang masih dirawat 163 kes. Pecahan daripada kes yang dilaporkan hari ini, 10 kes adalah penularan tempatan, manakala baki 4 kes import. Ini sekaligus menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 9,374 kes. Bagi kes penularan dalam negara membabitkan rakyat tempatan, 3 kes adalah daripada kluster Tawar, 1 kes daripada kluster Telaga dan 2 kes daripada kluster Benteng Aldi. Manakala kesemua kes membabitkan bukan warga negara pula direkodkan di Sabah juga daripada kluster Benteng Aldi. Menurut Kementerian Kesihatan, sehingga hari ini seramai 336 orang daripada kluster Benteng Aldi telah disaring. 14 daripadanya dikesan positif COVID-19, 123 negatif, manakala 199 lagi masih menunggu keputusan. Polis Perlis mendedahkan terdapat percubaan nelayan warga asing untuk menjadikan kawasan pesisir pantai di Kuala Perlis sebagai Bukit Malut kedua. Taktik mereka datang sebagai nelayan dan bermula dengan sekadar bermalam sebelum akhirnya menjadi penghuni tetap di kawasan itu. Percubaan mereka membuka penempatan baru itu dikesan sejak 2 tahun lalu bermula di beberapa buah kampung berhampiran Pulau Ketam. Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saan berkata, kebanyakan nelayan warga asing dipercayai etnik Rohingya itu datang dari Bukit Malut di Langkawi, Kedah. Mereka dipercayai datang secara sendirian yang kemudiannya membawa ahli keluarga apabila sudah mendapat tempat tinggal. Maklumat itu diperoleh pihaknya ketika tinjauan ke kawasan berpenduduk di pesisir pantai Kuala Perlis siang tadi. Penduduk yang turut berkongsi kegusaran berkata pencerobohan itu memang benar-benar berlaku. Lebih-lebih lagi selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilonggarkan. Mereka babak mereka duduk beli malu. Kita tengok mereka pun kita senang lah. Sebab kita bukan takut hak Bukit Malut tu. Mereka main sini. Lepas tu dia buat macam mana dia nak buat kat Bukit Malut tu yang kita tak mahu. Kami daripada berapa orang JKK tu memang kami tak mahu. Kalau orang nak masuk sewa rumah pun kami tanya.
Kami pesan dekat rumah tu yang nak nyewa ni orang apa. Penduduk mendakwa mereka sering kehilangan harta benda terutama yang ditinggalkan di luar rumah. Mereka percaya kegiatan mencuri itu turut dilakukan oleh warga asing berkenaan. Kita nak cuba dapatkan clear picture so that macam penduduk-penduduk yang cuba untuk sembunyikan parti ada di dalam tu, kita minta untuk dia beri maklumat pada kita lah. Janganlah melindungi parti kan. So bila you melindungi parti ni akan bertambah dan kita akan sukar untuk kawal dia orang lah nanti. Dalam tinjauan itu, Datuk Zurina mengesahkan terdapat 59 JT haram di sepanjang 1.5 km pesisir pantai Kuala Perlis dekat kawasan Pulau Ketam. JT haram itu dipercayai digunakan pihak-pihak tertentu bagi melakukan kegiatan transit barang seluduk, terutama ketum dan barang terlarang. Juga di Perlis, 2 beranak bersama seorang rakan kepada anaknya ditangkap bersama rampasan syabu berjumlah 126 kg dan 100 kg ketulan ganja mampat. Nilai rampasan dadah dianggarkan 6.58 juta ringgit dan adalah yang terbesar dalam sejarah PDRM kontijen itu. Menurut Datuk Zurina, 2 suspek remaja itu masing-masing usia 16 tahun ditangkap ketika sedang leka memunggah barang berkenaan ke dalam rumah di Velda Rimbas Mas dekat Padang Besar Perlis. Serbuan dilakukan pada kira-kira jam 12.13 tengah malam semalam. Manakala suspek utama umur 43 tahun yang juga bapa kepada salah seorang remaja terbabit ditangkap 2 jam 30 minit kemudian. Lelaki berkenaan tidak mempunyai pekerjaan manakala 2 remaja terbabit tidak bersekolah. Intelijen yang kita dapat bahawa barang-barang ni dibawa masuk daripada Thailand, tapi kita masih dalam siasatan dari segi modus operandi dia, macam mana dia masuk, macam mana dia boleh lepas masuk daripada itu, masih dalam siasatan kita lah. Kesemua suspek positif metafetamin. Mereka diremand selama seminggu bermula Rabu lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Penjawat awam tidak boleh menjadikan surat sokongan daripada menteri atau ahli politik sebagai arahan untuk meluluskan sesuatu permohonan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Syamsun Bahrin Muhammad Jamil berkata, kaki tangan awam mempunyai garis panduan membabitkan surat sokongan dan bukan satu jaminan. Kita keluarkan statement. Siapa-siapa nak keluar support letter, kita tak melarang. Tak ada menjadi kesalahan kalau mana menteri ke mana politician nak keluar support letter. Cuma on our part as a government servant, kita tak boleh itu dijadikan asas untuk kita buat keputusan. Itu je. Sebab itu kita keluarkan guideline tu. Nak keluarkan itu berapa beratus surat sokongan tu biasalah kalau orang politik kan, bila dia punya dekat dia punya konstituen dia kira ada minta surat sokongan, dia akan keluar lah. Tapi kita sebagai banyak orang, kita tak boleh kira menganggap itu sebagai arahan kepada kita lah. Dalam perkembangan berkaitan, ujarnya syarikat korporat perlu mempunyai garis panduan jelas mengenai penerimaan atau pemberian hadiah dalam usaha mencegah rasuah dalam organisasi masing-masing. Elemen itu antara garis kandungan garis panduan menteri mengenai tata cara mencukupi bagi prinsip liability korporat. Dan ini pula berita gembira buat penjawat awam di seluruh negara. Bermula hari ini, mereka boleh membuat tempahan bagi mendapatkan tawaran istimewa dan diskaun terbaik pakej pelancongan dalam negara sempena cuti-cuti Malaysia. Di samping penginapan, turut ditawarkan pakej yang menampilkan produk-produk pelancongan dengan diskaun harga tiket sehingga 30%. Jadi ini yang kita memperkenalkan hari ini adalah untuk penjawat awam pakej khusus. Tetapi dia bukan hanya kepada penjawat awam, untuk yang lain juga kita dah lancarkan awal pakej pelancongan domestik. Yang ini kita usaha oleh QPEX dan juga kesatuan kita dan juga gabungan di bawah QPEX semua yang lain untuk kita memperkasakan lagi dan menyemarakkan lagi pelancongan domestik. Inisiatif yang ditawarkan bagi meningkatkan usaha promosi pelancongan domestik di dalam tempoh PKPP itu mensasarkan kutipan pendapatan sebanyak 3 bilion ringgit setahun membabitkan penjawat awam.
Ia berdasarkan kaji selidik yang dibuat terhadap 13,000 responden yang mana menunjukkan 70% rakyat Malaysia akan melancong di dalam negara, 30% adalah terdiri daripada penjawat awam. Tawaran adalah sah bermula Disember ini. Macam itu. Pejuang pula. Apa dapat sikit ya? Okey. 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 Kembali bertemu. Pengerusi Parti Perjuang Tanah Air Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan sasaran parti yang ditubuhkannya itu akan memenangi 36 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-15. Mengakui jumlah berkenaan secara dasarnya kecil, bekas Perdana Menteri itu menjelaskan ia akan menjadikan kuasa penentu gabungan mana bakal menubuhkan kerajaan. If we can get just 30 seats, I think we would be in a position to join either party. But if we want to join, we must insist on certain conditions. Terlebih dahulu saya... Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya siang tadi. But here, terlalu banyak parti politik, khususnya di kalangan... Bermula sekadar suka-suka namun kebosanan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP mengubah minatnya untuk ke arah yang lebih serius. Mula mencipta nama melalui laman sosial YouTuber Syahidayah. Kini aktif yang menghasilkan pengisian berunsur kehidupan semasa masyarakat. Mula melibatkan diri dalam penghasilan video di YouTube sejak 5 tahun lalu, penghasilan video-video oleh pasangan suami isteri Syed Rusdan dan Hidayah Rosli pada mulanya berkonsepkan vlog dan travelog. Namun pandemik COVID-19 yang melanda negara memaksa kebanyakan masyarakat duduk di rumah telah mengubah pengisian video mereka. Kini kreativiti yang dihasilkan kebanyakannya berkisahkan ragam suami isteri, anak-anak dan jiran tetangga dengan menyelitkan unsur-unsur lawak. Dan sebenarnya antara sebab lain kita buat video-video kelakar ni dekat dalam Instagram, dekat YouTube adalah untuk sebenarnya nak hantar video kepada family members yang berada di kampung, atuk, nenek yang dah lama tak jumpa cucu. So kita buat video-video ni sebenarnya untuk diorang, untuk hantar kepada diorang. So tak langsung mengubat rindu mereka kepada kita semua. Ya, tak sangka pula video-video kami ni boleh dijadikan sebagai PSA, public service announcement ataupun video untuk hiburan orang di rumah. Tidak menyangka video-video yang dihasilkan dapat maklum balas positif. Tontonan dan jumlah individu yang melanggan saluran mereka semakin bertambah setiap hari. Terima kasih pada semua kerana melayan video kami dan kami juga akan cuba berupaya untuk menghasilkan video yang
yang lebih bagus dan lebih baik untuk anda semua. Dan juga harap video kami dapat memberi anda mesej dan manfaat kepada anda semua juga. So, jangan lupa untuk tengok video-video kami di Instagram dan juga YouTube channel kami, Syahidayah Channel. Terima kasih. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Berbekalkan bakat dan kreativiti menghasilkan idea-idea menarik untuk saluran mereka, pelbagai syarikat mula tampil menawarkan peluang untuk bekerjasama menghasilkan iklan komersial dan kini ia mula menjadi sumber rezeki buat mereka. Antara syarat bagi sah solat bagi umat Islam sudah tentu menjaga kebersihan. Ini termasuk bagi kaum wanita untuk menjaga kebersihan kain telekung. Walaupun Islam itu memudahkan kerana kita juga boleh solat dengan pakaian sedia ada yang menutup aurat, namun kadang-kadang berlaku masalah pakaian itu tidak bersih atau jarang. Masalah itu lazimnya berlaku ketika kita sedang bermusafir atau berada di luar rumah dan perlu solat di kawasan rehat atau lokasi persinggahan. Atas keprihatinan inilah Rusna Abu Samah atau lebih mesra dengan panggilan Umi mengambil inisiatif melancarkan projek Mega Wakaf Telekung kira-kira sebulan yang lalu dengan 1,000 telekung telah diedarkan setakat ini. Sasaran Umi ialah menyediakan 10,000 pasang telekung menjelang November nanti untuk diedarkan ke seluruh semenanjung Malaysia. Dan penerima telekung wakaf ini termasuk ibu tunggal, orang kurang berkemampuan, surau di penjara atau mana-mana kawasan rehat termasuk stesen minyak. Telekung ni memang orang kata diperlukan di situ. Bila Umi tengok ada yang telekung kotor, ada yang telekung koyak, ada yang telekung orang kata senten. Bila ada orang untuk semayang, dia punya telekung dia tak menepati untuk beribadah. Jadi macam itulah Umi memang buat projek ni khas untuk memperbaharui, orang kata nak memperbaharui kita punya semangat untuk beribadah tu supaya pakai yang bersih, pakai yang elok, pakai yang cantik untuk beribadah dengan kita wakafkan telekung ni. Memandangkan Umi juga sering mengikuti aktiviti membantu penduduk orang asli beragama Islam di kawasan pedalaman, dia juga merasakan wujud keperluan untuk mengedarkan telekung di kawasan itu. Ini kerana dia pernah berdepan dengan penduduk yang memberi alasan tidak solat kerana tidak mempunyai telekung atas sebab tiada wang. Macam bila Umi tanya, kenapa tak solat? Bila tanya macam tu, dia kata, saya tak ada telekung. Dia cakap macam tu. Apa pula telekung pula jadi masalah untuk solat. Bila jadi macam tu, Umi pun terfikir, telekung tak ada ya. Kenapa aku tak boleh nak bagi telekung kat orang, sedangkan kita boleh bagi makanan, boleh bagi pakaian, boleh bagi kasut sekolah, boleh bagi itu ini, tapi telekung benda yang kita nak bawa beribadah, kenapa kita tak boleh bantu orang? Bagi memastikan kempen itu berjaya, Umi turut bekerjasama dengan 15 sukarelawan dan berharap lebih ramai tampil membantu untuk projek berkenaan. Setakat ini, dana dan sumbangan yang diterima juga masih rendah. Umi mengalu-alukan mana-mana individu atau syarikat untuk menyumbang dalam bentuk wang atau bahan yang diperlukan iaitu telekung, tasbih atau apa-apa sahaja. Selepas selesai kempen Mega Wakaf Telekung ini, Umi bercadang pula untuk meluaskan kempen sama di Sabah dan Sarawak.
Di Korea Selatan, taufan Mesak kuat berkelaujuan 145 km menghentam hampir keseluruhan Jeju dan Busan. Lebih memburukkan keadaan, bencana sama disusuli hujan lebat turut mengakibatkan lebih 278,000 rumah terputus bekalan elektrik. Mujur kini hampir 200,000 daripadanya memperoleh kembali bekalan itu. Ekoran bencana sama lebih 2,400 mangsa hilang tempat tinggal, sementara angka kerugian akibat kemusnahan terus merekodkan peningkatan. Difahamkan setakat ini seorang mangsa maut. Mangsa seorang wanita meninggal dunia akibat pendarahan selepas tercucuk kaca tingkap pecah. 950 penerbangan domestik serta beberapa pengangkutan awam turut ditangguhkan operasi. Juga akibat bencana sama, pihak berkuasa mengesahkan sebuah kapal kargo yang membawa 42 anak kapal serta 5,800 ekor lembu karam di selatan perairan Jepun. Perkara itu dimaklumkan oleh seorang mangsa yang terselamat. Mangsa warga Filipina itu dikesan oleh pasukan udara tentera laut yang melakukan operasi mencari dan menyelamat. Kapal yang berdaftar dengan Panama dengan berat hampir 12 tan itu sebelum ini menghantar isyarat kecemasan pada kedudukan timur laut China Selatan. Masih dengan laut, kali ini di United Kingdom, tindakan pantas seorang remaja menghubungi talian kecemasan menyelamatkan dirinya daripada lemas selepas terjatuh daripada paddle board. Lapor Mira Daily, remaja Malang itu sempat menghubungi panggilan kecemasan. Panggilan mencemaskan dan rakaman video Alfie, 17 tahun ketika diselamatkan, disiarkan media tempatan bagi memberi kesedaran kepada peminat sukan paddleboard supaya lebih berwaspada dengan bahaya di lautan. Kapal penyelamat dan helikopter pengawal pantai menemui remaja itu 40 minit kemudian. Ketika diselamatkan, remaja itu kelihatan keliru dan kesejukan. Alfie yang menelan banyak air laut menunjukkan gejala hipotermia dirawat di hospital dan dibenarkan pulang pada hari yang sama. Di China pula lain ceritanya apabila seorang wanita nyaris maut selepas sebuah kenderaan tiba-tiba menghentam sebuah kedai. Kejadian berlaku di bandar Wenzhou. Sewaktu insiden, mangsa sedang duduk di rumah di sebuah sofa sebelum kenderaan ini tiba-tiba mengundur ke belakang. Kejadian direkam kamera litar tertutup CCTV. Menurut pihak berkuasa, kemalangan berpunca akibat kecuaian pemandu yang tertekan pedal minyak sewaktu parkir secara mengundur. Mujur mangsa hanya mengalami kecederaan ringan. Okey. Abang naikkan sikit, bang. Okey, kira abang naikkan sikit. Lagi sikit. Okey. Alright. Tadi boleh Gareth Bale menjelaskan.
Sukan, bintang Real Madrid Gareth Bale menyelar kelabnya kerana menjadikan keadaan amat sukar baginya untuk berpindah kelab. Bale turut mengakui dia ingin kembali ke Liga Perdana Inggeris. Penyerang 31 tahun itu sebelum ini dikaitkan dengan perpindahan ke Manchester United dan kelab lamanya Tottenham. Ketika ini penyerang berkenaan masih berbaki kontrak sehingga Jun 2022. Bale yang menyertai Madrid pada tahun 2013 dengan rekod perpindahan tertinggi dunia ketika itu iaitu 85 juta pound atau kira-kira 469 juta ringgit dari Tottenham hanya beraksi 20 kali dalam semua pertandingan musim lalu. Pusingan ketiga Capri Malaysia 2020. Paling mencuri tumpuan ialah kategori CP150 apabila pemenang terpaksa ditentukan menerusi foto finish selepas dua pelumba Honda Muhammad Helmi Azman dan Azroy Hakim Anwar serentak melepasi garisan penamat. Pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Muhammad Akid Aziz memulakan aksi di petak pertama, namun sebaik dilepaskan persaingan sengit terus disajikan beberapa pelumba. Membentuk 5 ke 6 pelumba di kedudukan paling hadapan. Perlumbaan kemudiannya menyaksikan saingan menarik dengan 13 pelumba bergerak dalam satu kumpulan besar. Aksi di selekor terakhir paling sensasi dengan pelumba Idemitsu Honda Yuzi Racing Azroy Hakim Anwar berhasil menempatkan diri di kedudukan paling hadapan. Namun menuju garisan penamat, Helmi memuncul laju meminta Azroy dengan keputusan foto finish menjadi penentu. Menyaksikan pelumba SCK Racing itu bergelar juara buat kali kedua musim ini hanya dibezakan 0.037 saat. Tamat 3 pusingan perlumbaan, kedudukan teratas masih kekal milik Azroy yang mengumpul 56 mata. Dalam saingan CP125, cubaan pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor untuk memecah dominasi pasukan 1XOX SEG dalam saingan kategori CP125 sekali lagi tidak kesampaian. Muhammad Syafiq Rosli berjaya untuk berada di dalam kumpulan hadapan. Namun, kelibat dua pelumba SEG, Muhammad Syafiq Rasul dan Muhammad Hafiza Rofa agak menukarkan Syafiq untuk mendapat kedudukan terbaik. Sebaliknya, strategi yang digunakan Syafiq dan Hafiza sepanjang 8 pusingan perlumbaan terus membuahkan hasil. Dan Hafiza curi merakam kemenangan pertamanya musim ini dengan rakan sepasukan dan Syafiq di tempat ketiga. Hafiza kini menuntaskan satu lagi kemenangan pada perlumbaan pusingan keempat di negeri kelahirannya Terengganu 18 dan 19 September nanti. Sekian berita TV9 malam ini. Sebelum berpisah, saksikan aksi lasa freerider Tyler Berman di California, Amerika Syarikat. Saya Amin Hayat Abdurrahim. Assalamualaikum dan sampai jumpa.